Assalamualaikum dan salam sejahtera. Hari ini cikgu akan sambung sedikit berkaitan dengan tajuk yang semalam yang kita telah belajar. Jadi semalam kita telah belajar mengenai tajuk amalan kebersihan di ruang kerja dan juga di ruang penyediaan makanan. Ya. Hari ini kita akan sambung sikit lagi. Ya, yang seperti kita ketahui semalam ni cikgu dah bagi tahu, amalan kebersihan harian perlu dilakukan pada setiap hari untuk mengekalkan kebersihan di ruang kerja. Jadi ingat lagi ya, yang semalam cikgu bagi tahu tu kita ada amalan kebersihan ni kita ada dua amalan, iaitu amalan secara harian dan juga amalan secara mingguan. Okey. Dekat sini juga kita akan teruskan ya dengan amalan kebersihan di ruang kerja ni. Yang pertama sekali kita nak lihat macam mana cara kita untuk membersihkan peralatan memasak. Okey, jadi kamu tengok dulu gambar yang pertama yang cikgu bagi ni. Nampak tak tu? Orang sedang cuci pinggan ya. Sedang cuci pinggan, dia susun alatan yang telah digunakan berhampiran sinki. Susun alatan yang telah digunakan berhampiran sinki. Jadi alatan yang kita dah gunakan, yang bila kita dah selesai memasak, jadi kita kumpulkan semua alatan yang kita dah masak tadi. Kita kumpulkan, kita letak di sinki, kita susun. Lepas tu baru selepas kita dah kumpulkan tu, baru kita akan cucikan dia nanti. Kalau tak nanti kita akan letih juga, nanti sikit-sikit kita nak ambil, nak susun dulu kan. Okey. Jadinya kita akan teruskan. Yang keduanya, selepas kita dah susun tadi alatan di sinki. Okey. Selepas kita dah susun alatan di sinki, kita pergi cuci alatan di dalam sinki pula. Jadi kena cuci alatan yang kita dah susun tadi, yang kotor tadi, di dalam sinki. Gunakan ejen pencuci pinggan dan span. Jadi kamu nampak di sini, kita akan cuci pinggan yang telah kita gunakan tadi, yang kotor tadi, menggunakan ejen pencuci pinggan dan juga span. Yang ni pun kita dah belajar kan hari tu. Apa dia ejen pencuci ataupun ejen kebersihan. Pinggan kita gunakan ejen pencuci pinggan. Jangan kamu sabun basuh pinggan tu dengan pencuci lantai. Yang tu salah. Okey. Seterusnya, bila dah cuci pinggan, kita tengok yang ni. Kita keringkan alatan yang telah dibasuh sebelum disimpan. Keringkan alatan yang telah dibasuh sebelum disimpan. Yang gunakan apa keringkan ni? Gunakan kain pengelap pinggan. Kita nak keringkan dia. Okey. Okey, yang seterusnya, tadi macam yang semalam kita kena bersihkan alatan. Selepas bersihkan alatan, kita kena bersihkan sinki. Bersihkan sinki menggunakan span hijau. Kalau kamu tengok span hijau ni, dia ada permukaan yang agak kasar. Ya? Jadi dia boleh bersihkan sinki kamu tu. Jangan gunakan span basuh pinggan tadi untuk cuci sinki. Cuci sinki tu dengan span yang lain, dengan brush yang lain. Ya, biasanya kita akan gunakan span yang berwarna hijau. Ya, berwarna hijau, span tu pun ada permukaan yang kasar. Itu untuk memudahkan kita nak sental kotoran yang ada pada sinki tersebut. Ya. Sinki ni kotor dia melekat. Jadi bila melekat tu kita gunakan permukaan span yang kasar. Ya, untuk kita tanggalkan kotoran pada sinki. Okay, seterusnya. Yang ni gambar apa? Gambar dapur. Dapur gas ya. Okay, selepas kita dah masak, dah bersihkan pinggan, kita bersihkan dapur menggunakan kain pengelap meja ataupun kain lap dapur. Asingkan ya, cikgu dah ajar dah sebelum ni bermacam jenis kain. Jadi di sinilah fungsinya. Inilah fungsi-fungsi kain yang kamu belajar hari tu. Kain lap pinggan lain ya, kain untuk lap dapur pun lain juga. Okey. Okey, yang seterusnya. Yang seterusnya kita akan melihat pula bahagian B pula ya. Bagaimana kita nak membersihkan ruang memasak.
Tadi kita nak membersihkan peralatan memasak. Yang kali ini macam mana pula kita nak membersihkan ruang memasak. Okey, kalau kamu tengok yang ni ya, kamu lihat gambar ni, dia sedang bersihkan meja. Ya, bersihkan meja kerja menggunakan kain pengelap meja. Yang ni pun kain yang lain juga. Ya. Jangan gunakan kain lap tangan dan juga ataupun kain lap pinggan untuk kamu lap meja. Tak boleh. Kena asingkan. Ya. Okey, yang seterusnya. Okey, gunakan penyapu dan penadah sampah untuk menyapu lantai. Yang ini kena bersihkan. Macam semalam cikgu bagi tahu. Bila kita dah lepas selesai buat kerja, dah pastinya sikit-sikit, tak banyak pun sikit, mesti akan ada sisa-sisa makanan yang mungkin akan terjatuh di lantai. Jadi yang inilah yang kita kena bersihkan. Kita bersihkan lantai gunakan penyapu dan juga penadah sampah ni tadi. Okey. Kemudian okey, dah sapu semua, kita buang sampah ke dalam bakul sampah. Okey, dah buang sampah dalam bakul sampah. Dan seperti yang kamu maklum, bila dah buang sampah dalam ni, sampah dalam bakul sampah kamu tak boleh biarkan ada dalam bengkel. Ya, kita kena bungkus balik sampah ni semua, kena ikat elok-elok dan kita buang ke dalam tong sampah di luar bilik nanti ya. Sebab kita tak nak sampah tu berbau busuk ataupun berulat nanti. Okay, dan yang terakhir, ni membersihkan ruang masak. Yang keempatnya, kita gunakan mop dan baldi untuk membersihkan lantai. Kita gunakan mop dan juga baldi untuk membersihkan lantai untuk memudahkan kita, ya, macam mana nak bersihkan lantai. Jadi benda-benda ni semua, perkara ni semua cikgu pasti kamu pun ada buat di rumah. Jadi dan ini juga yang kamu akan aplikasikan nanti ya. Kamu akan aplikasikan nanti semasa kamu berada di bengkel. Ya, jadi kat sini kamu dah nampak ya perkara-perkara yang kamu dah belajar sebelum ni ya. Sebagai contohnya seperti ejen pencuci, ya, alatan mengemas dan membersih, ya, kain pengelap dapur. Jadi ketiga-tiga tu yang sebelum ni kamu dah belajar, kita akan aplikasikan dia di dalam satu aktiviti atau satu kemahiran kamu, iaitu membersihkan tempat ruang kerja kamu nanti. Itulah kegunaannya. Sebab itu kita kena tahu ketiga-tiga alat tadi yang sebelum ni kamu dah belajar. Okey. Itu saja untuk hari ini. Okey, untuk yang seterusnya, tugasan kamu hanya cikgu mahukan kamu kalau yang boleh printkan gambar. Okey, printkan gambar, nanti cikgu akan bagi nota pada grup WhatsApp. Kalau misalnya yang tak boleh, nanti kamu hanya tuliskan sahaja nota yang cikgu bagi tu. Ya. Ada yang nombor 1, macam mana cara membersihkan peralatan masak, kamu tuliskan saja. Tak perlu lukis gambar. Okey? Yang boleh print, kamu boleh print gambar dan tampal. Tapi perkataan ayat tu pun, walaupun kamu dah tampal, cikgu nak kamu tulis juga di bawah dia. Ini menunjukkan kamu ada tugas. Ya, kamu salin balik, sebab sambil kita menyalin, sudah pastinya kamu akan membaca. Ya, itu latihan untuk kamu juga. Bila kita menyalin, kita akan membaca juga. Okey? Itu saja untuk hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum dan salam sejahtera.